Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya ingin berkongsi kisah Fatimah, puteri salehah Rasulullah yang dirindukan syurga. Mari kita dengarkan perkongsiannya. Tokoh Fatimah Az-Zahra, puteri bongsu Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, tidak asing lagi bagi umat Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan syurga kepada Fatimah yang juga menjadi teladan bagi wanita Islam itu. Ada 4 wanita terkemuka yang ahli syurga: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khalid dan Aisyah. Isteri Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan nama panggilan Az-Zahra mempunyai watak yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sifat Fatimah Az-Zahra juga sangat pemalu. Jadi permintaan kedua sebelum dia meninggal adalah dikebumikan pada waktu malam. Apabila anda menguburkan saya, kemudian tutup seluruh badan saya dengan betul. Saya tidak mahu ada orang yang melihat bahagian tubuh saya. Selain itu, kubur pada waktu malam kerana saya malu kerana kelahiran banyak orang, kata Fatimah, dipetik dari laman web As-Sunnah Foundation of America. Sementara permintaan pertamanya berkaitan dengan suaminya yang kemudiannya akan menjadi salah satu dari 4 khalifah. Fatimah mahu suaminya berkahwin semula supaya dia dapat meneruskan tugas-tugas Islam dan membesarkan anak mereka. Setelah kematian Ali, Fatimah mengahwini Umamah, anak perempuan salah seorang saudaranya yang terkenal mencintai Hasan dan Husain. Anak-anak Fatimah Az-Zahra bersama Ali selain Hasan dan Husain adalah Muhsin, Zainab dan Ummu Kulthum. Fatimah meninggal pada usia 29 tahun atau 6 bulan setelah kewafatan Nabi Muhammad. Dia dikebumikan pada hari Khamis 20 Ramadan di tanah perkuburan Jannat Al-Baqi. Kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang menerima kebenaran wahyu Allah pada usia 5 tahun dan menjadi Muslim termuda semestinya menjadi inspirasi bagi umat Islam. Kelebihan sifat dan watak ini sepertinya melengkapkan kecantikan Fatimah Az-Zahra yang bersinar. Wajah Fatimah Az-Zahra sering digambar berwarna putih dengan pipi kemerahan. Berikut adalah cerpen Fatimah Az-Zahra di pelbagai peringkat usia. Fatimah selalu menemani, menolong dan melindungi ayahnya setelah menerima Islam. Fatimah dikatakan telah melihat Uqbah bin Abi Mu'aid meletakkan isi perut binatang di punggung Nabi ketika sujud sambil menangis. Fatimah berlari dan membersihkan kotoran dari belakang Nabi. Dia kemudian mengatakan tidak perlu menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan Islam dari musuh-musuhnya. Ketika dia masih remaja, Fatimah mempunyai kesabaran yang luar biasa di tengah-tengah tekanan Quraisy pada masa Mihnah. Dia telah kehilangan 3 saudara perempuan, seorang saudara lelaki dan harus memperhatikan ayahnya terus diseksa. Kesabaran yang tidak pernah habis ini menjadi watak Fatimah walaupun setelah dia berkahwin dan hidup dalam kemiskinan dengan Ali. Semasa remaja, Fatimah melihat ibu bapanya terpencil di Syi'ab Abi Talib yang seperti penjara di tengah padang pasir. Selama 3 tahun, Fatimah dan ibu bapanya hanya dapat makan daun dengan orang Islam di penjara. Pada usia 16 tahun, Fatimah terkejut mengetahui keadaan ibunya sehingga dia meninggal 2 hingga 3 bulan kemudian setelah menjalani hukuman penjara. Fatimah harus menyaksikan perpindahan pertama ayahnya ke Madinah, meninggalkannya sendirian di Mekah.
Pertimbangannya ialah membawa Fatimah menjadi kumpulan hijrah lebih besar sehingga mudah diketahui oleh kaum Quraisy. Ini adalah risiko buruk bagi keselamatan Nabi Muhammad dan Fatimah. Jadi, dia pergi bersama kumpulan berikutnya. Pada usia 18 tahun, Fatimah juga menyaksikan ayahnya mempunyai teman lain setelah kematian Khadijah. Tawaran perkahwinan itu mula diterima oleh Fatimah dari para sahabat Nabi Muhammad. Pilihan Nabi Muhammad jatuh pada Ali yang melamarnya melalui perisai badan selama perang dengan harga 250 dirham. Wang itu adalah untuk membeli mahar dan keperluan perkahwinan yang lain. Pasangan Ali dan Fatimah mencari nafkah dengan pekerjaan sebagai membawa air dan pembuat roti. Suatu hari, Ali mengadu sakit belakang sementara Fatimah merasakan hal yang sama di tangannya. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk meminta hamba. Rasulullah SAW menolak permintaan itu dan pergi ke rumah mereka. Ketika itu Ali membuka pintu sementara Fatimah masih di atas katil. Nabi Muhammad kemudian duduk di antara mereka dan mencadangkan membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW bersabda, keperluan mereka akan dipenuhi dengan izin Allah SWT. Ali kemudian berkata, kekuatan mereka meningkat sehingga tidak memerlukan hamba dengan izin Allah. Mendekati usia 28 tahun, pelbagai pengalaman hidup telah memperkuatkan watak Fatimah sebagai seorang yang matang, sabar dan bijak. Dia bertengkar dengan Ali kerana suaminya ditawarkan untuk menikah semula, Juwairiyah binti Abu Jahal. Ali mengatakan bahawa dia tidak menerima tawaran itu, jadi pasangan itu bergaul dengan baik dan menyelesaikannya. Pada usia ini, Fatimah juga harus menghadapi kehilangan Nabi Muhammad. Fatimah tahu kerana Nabi tidak lagi mencium dahinya seperti biasa kerana keadaannya semakin teruk. Pada waktu itu, Fatimah harus mendekatkan telinga pada Nabi Muhammad untuk mendengar apa yang diperkatakan. Nabi dikatakan telah meninggal dan Fatimah akan segera menyusul. Fatimah juga dijanjikan syurga dengan Khadijah, Aisyah dan Maryam. Fatimah kemudian menyaksikan ayahnya meninggal dunia dan mengikuti setengah tahun kemudian.